Saya nak perkenalkan teruslah bersama dengan kami pada pagi ini Profesor Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi daripada luar bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, tadi kita mulakan rancangan dengan harapan daripada rakyat. Saya percaya Prof juga telah melihat, membaca dan mengetahui berkenaan dengan antara harapan, komen-komen rintihan yang diinginkan untuk bajet 2023 ini. Surat khabar juga di semua platform media sosial juga berbicara berkenaan dengan bajet pada petang ini. Prof melihat secara umumnya, mukadimahnya perbincangan kita ini, Prof, harapan ataupun jangkaan terlebih dahulu untuk 2023, Prof. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita perlu balik kepada realiti belanjawan. Okey. Belanjawan ini merupakan satu rancangan peruntukan perbelanjaan untuk tahun hadapan. Yep. Dan dia diasaskan kepada rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 itu untuk 5 tahun dan ini merupakan tahun ketiga. Betul. Dan dalam tahun ketiga ini kita masih mempunyai sasaran untuk mencapai matlamat 9 tujahan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan tetapi kita di Malaysia ni tradisinya sejak lebih berdekad. Okey. Setiap kali belanjawan ada goodies yang akan diumumkan oleh Menteri Keuangan, yang cuba menyentuh hati semua warga di Malaysia. Jadi tahun ini mana lebih-lebih lah kerana kita sedang menghadapi masalah. Jadi semua warga Malaysia, rakyat mengharapkan adalah sesuatu yang menyentuh mereka. Okey. Tetapi saya melihat bahawa dua perkara yang genting yang perlu ditangani dalam belanjawan ini, kerana tahun depan akan merupakan tahun yang sangat mencabar kepada Malaysia. Malaysia secara sendiri adalah sedang menujah naik, mencapai puncak dalam pusingan ekonomi. Jadi pertumbuhan kita adalah bagus. Tahun ini insya-Allah 6.5%, tahun depan 4.5% dan tahun berikutnya sekurang-kurangnya 3.5%. Tapi kerana kesan daripada negara luar, negara seluruh dunia akan mengalami kegawatan, jadi kita takut kegawatan itu akan juga mengesani kita, dan kerana itu dijangkakan inflasi akan berlaku lebih tinggi, harga barang-barang akan tinggi. Dan inilah yang perlu ditangani dalam belanjawan ini. Sekurang-kurangnya rakyat nak, kalau boleh harga barang janganlah naik, supaya mereka boleh kekal hidup seperti ini. Kemudian yang keduanya, mana mereka mahu, apakah rancangan kerajaan untuk meningkatkan pendapatan mereka, kerana pendapatan tidak meningkat. Dan bila pendapatan tidak meningkat, mereka hari ini 50% daripada kumpulan makan gaji mempunyai pendapatan hanya RM2,000. Sedangkan kos sara hidup RM2,500. Jadi bila mereka akan meningkatkan pendapatan dan keluar daripada kancah kemiskinan ini misalnya. Prof melihat kepada, sebab saya suka apabila Prof berbicara berkenaan dengan cabaran pada tahun hadapan itu dialami oleh secara globalnya dari sudut ekonomi. Sebagai kerajaan yang memerintah pada ketika ini, melihat kepada di mana satu kepentingan yang perlu didahulukan untuk bajet 2023, sama ada kemampuan kita untuk survive, mengharungi ribut ekonomi seperti yang dikatakan oleh di Berita Harian ni, ribut ekonomi untuk 2023, ataupun memenuhi keperluan yang diinginkan oleh rakyat seperti yang Prof katakan tadi. Okey. Saya rasa dia boleh dilakukan secara seiring, kerana kalau kita dapat menangani masalah kos sara hidup dalam negara, dia akan secara sendiri meningkatkan perbelanjaan, dan dijangkakan bahawa tahun hadapan pertumbuhan negara akan banyak bergantung kepada perbelanjaan persendirian. Jadi berapa banyak isi rumah akan berbelanja akan menentukan tahap keluaran negara kasar. Jadi lebih banyak pendapatan yang mereka ada, lebih baik akan menjadi prestasi ekonomi. Jadi kita perlu ada kedua-dua rancangan jangka pendek menangani krisis yang akan mengesani kita daripada luar negara, dan di masa yang sama bagaimana menolak pendapatan meningkat dengan meningkatkan produktiviti misalnya. Okey, baik. Prof, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita nak saksikan terlebih dahulu sekali lagi harapan orang ramai berkaitan dengan pembentangan bajet 2023. Naikkan baliklah ekonomi untuk rakyat Malaysia ni. Lepas tu dengan harga barang
kalau boleh turunkan. Lepas tu untuk bantuan-bantuan, dia macam sebelum ni memang ada bantuan kan, tapi kalau boleh untuk pandang untuk generasi-generasi yang akan datang ni. Harapan saya sebagai seorang rakyat Malaysia supaya kerajaan mengaktifkan kembali hasrat untuk menyokong pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi melalui pembiayaan My Brain, My PhD, bukan setakat kepada bidang-bidang yang tertentu sahaja tetapi secara menyeluruh supaya kita mendapatkan pembangunan pendidikan secara holistik untuk seluruh negara. Saya mengharapkan belanjawan 2023 ni lebih banyak melihat peruntukan diberikan kepada sektor-sektor yang inilah, terutama sekali dalam pembangunan program pendidikan awal kanak-kanak. Kerana kanak-kanak ni sebenarnya ialah aset negara kita. So kita memang kena banyaklah laburkan sedikitlah kita punya kewangan untuk perkembangan mereka. So pada pendapat saya harap lebih banyak melihat kepada arah itulah dalam belanjawan 2023. Berhubung dengan bajet ini, saya mengharap benarlah agar kerajaan dapat memberi sedikit pertambahan kepada institusi pendidikan, sama ada pendidikan di peringkat rendah, peringkat menengah ataupun di peringkat institusi pendidikan tinggi. Dan lebih-lebih lagi fokusnya adalah kepada pendidikan TVET, TVET. Harapan saya untuk bajet 2023 akan datang adalah untuk sebagai saya as student, saya lagi prefer untuk kerajaan selaraskan lagi bantuan kepada semua pelajar, tak kira sama ada T20 ataupun B40. So by that tiada unsur yang pilih kasih, tiada unsur yang diorang akan pertikaikan kenapa yang ni akan dapat lebih apa semua. So contohnya macam bantuan tablet, tak semestinya golongan T20 boleh beli dengan duit sendiri. Macam Baik, harapannya berkaitan dengan pembelanjaan ekonomi dan juga pendidikan. Itu yang diberitahu berkenaan dengan harapan orang ramai kepada bajet pada kali ini. Saya masih bersama dengan Profesor Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi. Prof, harapan pastinya di setiap sektor ini bergantung kepada di mana yang kita berada lah, itu menurut kemahuan rakyat. Bagi Prof sendiri melihat kepada pembacaan ekonomi, tujahan ekonomi kita baik menurut Prof tadi, tetapi untuk 2023 ini kerajaan yang memerintah pada petang ini, sektor mana yang perlu diberi perhatian dan dijangka akan diberi perhatian, Prof? Okey. Seperti biasa, 3 sektor utama yang akan diberikan tumpuan ialah pendidikan. Setiap tahun sektor pendidikan mendapat peruntukan lebih 20%. Okey. Dan ini saya rasa akan terus ditingkatkan. Tapi saya harap kita juga melihat kualiti pendidikan, sebab ada komen-komen yang pedas kata sistem pendidikan kita adalah terkebelakang 10 tahun dari Finland misalnya. Okey. Jadi kita perlu melihat itu mana, dan pendidikan tinggi. Saya suka komen tentang Tibet tadi, kita perlu meningkatkan pertumbuhan kumpulan yang lebih mahir dalam bidang Tibet ini, khususnya berkait dengan digital economy, kerana ini akan meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Kemudian sektor keselamatan menjadi tumpuan utama juga. Kita perlu mengawal sempadan kita, dan sekarang dikata terlampau ramai pekerja-pekerja asing yang tidak sah pun, hanya berkali ganda daripada jumlah yang sah misalnya. Kemudian sektor kesihatan masih memerlukan tumpuan, walaupun kita dah keluar daripada COVID-19. Kita boleh mengurangkan sedikit belanjawan untuk COVID-19, tapi kita perlu meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur kesihatan, bilangan doktor dan kapasiti kita untuk merawat. Kemudian kita baru perlu memikirkan bagaimana untuk menangani biasanya cabaran yang masih ditekankan mengikut ramalannya ialah kita nak cuba memacu ekonomi, kita nak memastikan ekonomi mampan. Dan juga kita perlu meningkatkan kesejahteraan, dan kesejahteraan isi rumah ini akan menjadi tumpuan yang paling penting mungkin. Baik, Prof, kita melihat bajet 2022 dan juga 2021 terutamanya sebelum ini lebih untuk ke arah pemulihan rangsangan ekonomi itu sendiri ataupun sektor kesihatan itu sendiri. Dan 2023 tadi Prof berbicara berkenaan dengan memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan juga kesejahteraan. Jadi ini bermaksud ada spekulasi yang mengatakan bahawa bakal menjadi bajet yang lebih berbanding pada tahun-tahun sebelum ini,
Dan ada juga perdebatan mengatakan bahawa tidak perlu bajet yang lebih. Jadi bagaimana sebenarnya pemahaman bagi kita semua di rumah ni untuk mengetahui berkenaan dengan yang mana satu lebih baik, Prof? Sebenarnya? Biasanya belanjawan tiap tahun akan dipadankan mengikut keluaran negara kasar. Bila saiz keluaran negara kasar meningkat, belanjawan akan ditingkatkan. Jadi setiap tahun kerana keluaran negara kita meningkat dengan besar, belanjawan pun meningkat. Dan tahun lepas kita memecah rekod 332.1 bilion, itu merupakan yang tertinggi. Tapi saya rasa tahun ini kita mungkin memecah rekod lagi. Kerana KDNK kita telah meningkat lebih dari 1.5 trilion. Kemungkinannya kita mencecah lebih dari 350 bilion. Ada yang meramalkan sampai 400 bilion. Betul? Saya harap tidaklah. Sebab kita juga perlu melihat kemampuan dari segi dana, di mana kita nak cari dana. Kita perlu meminjam. Dan kalau kita meminjam, kita punya hutang negara sekarang ni mencecah 1 bilion lebih. Mana 1 bilion 1.015 bilion. Jadi kita perlu memikirkan itu kerana kita tidak mahu hari ini pun 6.5% daripada hasil kerajaan didedikasikan untuk bayar hutang saja. Bayar faedah saja mana. Jadi kita tidak mahu itu berlaku untuk jangka panjang. Kita perlu mengawal defisit bajet dan kita mempunyai sasaran defisit bajet 3.5% menjelang 2025. Jadi sekurang-kurangnya tahun ini kalau boleh kita kurang daripada 6% defisit bajet, insya-Allah. Prof melihat kepada maksudnya di sini bajet yang besar bukan bermaksud bajet yang baik bagi negara kita? Ya, sebab belanjawan yang besar menyebabkan kita kekurangan, menyebabkan kita perlu meminjam dan merupakan masalah jangka panjang kepada kita. Tapi di masa yang sama, kita perlu melihat tahun 2023 adalah merupakan satu lagi tahun krisis bagi Malaysia. Jadi di waktu krisis kita mungkin perlu berbelanja lebih sedikit daripada biasa. Prof, harapannya untuk 2023, pembentangan bajet yang dijangka pada petang ini, Prof, dari sudut ekonomi, dari sudut sebagai seorang rakyat juga, melihat kepada harapan kita nak seiring pembangunan negara bersama dengan kesejahteraan rakyat ini, harapannya kepada pembentangan ini? Yang paling pentingnya kita perlu, kita mengharapkan bahawa kerajaan akan melihat bagaimana nak mengawal harga. Bagaimana nak memastikan sekurang-kurangnya harga makanan stabil, tidak meningkat. Kerana sebenarnya kita berbelanja 65 bilion untuk makanan setiap tahun dan kita mengimport banyak daripada jumlah makanan yang kita ni. Jadi bagaimana nak mengimbangi itu kita perlu melihat bagaimana kerajaan mengawal. Kita ada jawatan kuasa jihad inflasi. Kita mengharapkan ia akan menjadi jawatan kuasa yang baru menggantikan COVID-19 yang aktif. Kemudian kita perlu nak mendengar apakah rancangan jangka pertengahan dan panjang kerajaan untuk meningkatkan pendapatan semua isi rumah dan kumpulan pekerja misalnya. Sekarang ni kita nak misalnya kerajaan menyatakan sasaran jelas. Dalam masa 5 tahun, purata pendapatan isi rumah dan pekerja tidak kurang dari 5,000 kata misalnya. Jadi itu memberikan bukan saja satu harapan tapi satu motivasi untuk setiap orang pergi menjalani latihan, pergi mengikuti satu program untuk meningkatkan produktiviti mereka dan insya-Allah gaji mereka akan meningkat. Dan kemudian banyak lagi program yang perlu berterusan dalam sektor pendidikan, dalam sektor kesihatan dan keselamatan yang perlu ditunjukkan. Satu aspek yang perlu juga ditangani ialah pembangunan seimbang di antara negara-negara negeri-negeri yang dianggap kurang maju. Sabah, Sarawak, Perlis, Terengganu, Kelantan perlu mendapat tumpuan yang lebih. Baik, itu satu kesimpulan secara konklusifnya daripada Profesor Dr. Bajoy Bardar, pakar ekonomi yang bersama kita berbicara berkenaan dengan bajet 2023. Harapan rakyat dan kita semua berkenaan dengan pembentangan pada petang ini. Terima kasih, Prof. Saya percaya antara yang sibuk juga untuk mengikuti perkembangan pada petang ini.